Mutiara FM segalanya untukmu 95.7, 93.9 dan 90.9 frekuensinya Radio Malaysia Mutiara FM. Masih lagi bertemankan saya Laili 1 sampai 5 dalam segmen santai di Mutiara. Dan seperti yang saya uar-uarkan tadi, kita pada jam ini waktu sekarang pun dah 3:33 petang, ter-overrun sikit 3 minit. Bersama kita sekarang ni program JKJR Pulau Pinang bersama Mutiara FM. JKJR tu apa? Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang. Mengantuk ke? Tak mengantuk pun. Okey, dengan tajuk dia ni, tajuk sangat best. Dia kata apa ni tadi asyik mengantuk tadi. Ini dia petua elakkan mengantuk ketika memandu sempena musim perayaan Tahun Baru Cina. Depan saya lah ni Encik Muhammad Husni Mahmud, Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, dan Puan Cik Natera Cik Hamid, Pegawai Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang. Apa khabar? Selamat datang. Abang baik. Terima kasih DJ Lali. Jam tak tadi? Sesak tak? Jam kita lalu ikut jalan waterfall tu. Memang jam kita takut tak dan lah. Daripada pagi tadi jam. Sebab perayaan Taipusam 2 hari ni, hari ni dan esok. Okeylah, kita teruskan dengan topik kita ni. Topik kita sangat best ni. Petua elakkan mengantuk ketika memandu sempena musim perayaan Tahun Baru Cina. Ada hadiah ke? Boleh telik telefon ni. Ustaz kena dengar dulu. Apa dia Cik Husni dengan Puan Nasrah, kita nak habaq mai. Dengar dulu, hadiah sangat menarik. Duk berkelip-kelip sepa. Tengok kan ada hadiah ke? Ada. Okeylah, bagaimana dengan topik kita pada hari ini Cik Husni? Okey, terima kasih DJ Laili. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Mutiara FM dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia Mutiara FM yang pastinya tunggu-tunggu rancangan ni kan pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi petua ataupun tips untuk mengelakkan mengantuk ketika memandu. Terutamanya bila kita membuat perjalanan jauh ketika sambutan macam esok kan, sambutan Taipusam dan yang akan datang Tahun Baru Cina. Jadi untuk makluman semua lah kan. Jadi esok kebanyakan penganut Hindu akan merayakan Taipusam dan tak lama lagi Tahun Baru Cina, iaitu pada 19 Februari 2015 dan hingga 22 hari bulan 4 hari. 4 hari tu. Jadi mungkin kita nak bagi intro sikit lah nak dengan Tahun Baru Cina ni. Kalau mengikut kalender Cina pada tahun ini merupakan tahun kambing. Ataupun mereka panggil tahun kambing kayu. Kambing kayu. Jadi menurut zodiak Cina pada tahun 2015 ni adalah tahun kambing kayu yang mulai pada tanggal 19 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 7 Februari 2016. Jadi kalau mengikut budaya ataupun kepercayaan masyarakat Cina, kambing adalah tanda ke-8 dari zodiak Cina yang terdiri daripada 12 xiao. Betul tak tahu saya sebut ni. Xiao kan xiao. Betul-betul ya. Betul tu. Dan angka 8 dalam kebudayaan Cina adalah salah satu angka yang dapat memberikan keberuntungan serta melambangkan perdamaian dan kemakmuran. Dan di negara Cina ada pepatah yang sangat terkenal, iaitu 3 kambing bawa harmoni dan kemakmuran. Jadi secara umumnya orang yang lahir pada tahun kambing kayu adalah orang yang murah hati, adil, baik hati, lemah lembut dan peduli terhadap orang lain. Tu dia. Cik Husni tahun apa? Saya tahun kambing. Patut pun. Puan Natera? Ya, saya tahun kambing juga. kira muda lagi tu. Mentah-mentah elok kan tersebut kambing juga kan. Okey, set lagi kami ada kami pula JKJR ada sediakan soalan untuk anda semua jawab soalan mai. Anda boleh call 0422675009 atau 0422642264. Tapi jangan sekarang, set lagi, betul tak? Betul. Okey, ramai mengantuk ni. Duk menguap. Tadi saya menguap ni tak dah. Dengar tip dari JKJR Pulau Pinang, apa yang perlu anda semua buat jika mengantuk? Apa perlu buat? Okey, sebelum tu untuk perhatian semua lah. Okey, di musim perayaan ni, seperti apa yang kita tahu, masing-masing ambil peluang untuk balik kampung ataupun pergi berjalan sana sini kan, bersiar-siar. Terutamanya di Pulau Pinang ni banyak sangat tempat menarik, jadi ramai Jadi perjalanan yang jauh biasanya memenatkan dan ada kalanya membuat kita terasa mengantuk sangat-sangat. Macam hari ni nak sampai sini, ya Allah, rasa mengantuk gila-gila lah kan. Jadi hari ini kami mengambil peluang untuk maklumkan kepada
anda semua mengenai bahaya mengantuk dan risikonya serta sebab-sebab mengantuk, tanda-tanda mengantuk, langkah-langkah pencegahan serta mitos mengenai mengantuk. Tu dia. Mengantuk pun ada mitos ya. Mengantuk pun ada mitos juga. Tapi Cik Husni, jika Pulau Pinang menawarkan 2 hadiah nah. Ya, betul. 2 hadiah bagi 2 soalan kuis. Ya. Telefon dah berkelip tapi start lagi jugalah kan. Jadi Cik Husni boleh terangkan tips-tips dia macam mana? Tips-tips ya. Jadi sebelum tu kita bercakap mengenai apa bahaya mengantuk dan risikonya gini. Jadi semasa mengantuk fungsi otak seumpama kesan dipengaruhi oleh alkohol. Jadi fenomena kita panggil dalam bahasa orang putih bahasa Inggeris, fenomena dipanggil fenomena microsleep. Boleh terjadi di mana otak terlebih dahulu tidur walaupun mata masih terbuka. Tadi tanpa sedar, fenomena microsleep ini boleh terjadi selama 5 hingga 10 saat semasa mengantuk. Jadi semasa microsleep ni, otak manusia memasuki fasa tidur dan tidak bertindak balas kepada persekitaran. Walaupun pada ketika tu kita nampak macam kita tengah duk mandu kan. Tapi hakikatnya kita tidur. Jadi bayangkan jika seseorang tu dia memandu dalam had kelajuan 100 km per jam dan microsleep terjadi dalam kurang lebih 10 saat tu, jadi kenderaan akan bergerak tanpa kawalan oleh pemandu. Macam kita lelap sat. Terlelap sat. Bayangkanlah akibatnya. Memang betul-betul bahaya tu. Dan menurut Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, sebanyak 20% hingga 40% kemalangan serius adalah disebabkan oleh memandu dalam keadaan mengantuk. Dan untuk makluman para pendengar juga, purata kematian pada tahun 2013 di Malaysia akibat kemalangan jalan raya adalah sebanyak 18 ke 19 orang sehari. Dah dahsyat kan? Dahsyat, 18 hingga 19. Bersama kita pada segmen program JKJR Pulau Pinang bersama Mutiara FM ni bukan saja Encik Husni, Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, tapi juga bersama dengan Puan Cik Natra. Saya panggil Cik Natra boleh? Boleh. Okey, Pegawai Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang. Cik Natra, ni apakah sebab-sebab mengantuk ni? Duk mengantuk juga ni. Sebab-sebab dia apa? Okey, terima kasih DJ Laili ya. Okey, antara sebab mengantuk semasa memandu ni adalah seperti berikut. Okey, yang pertama tidak cukup tidur. Okey, tidur individu normal ni dia sebenarnya antara 7 ke 9 jam sehari di waktu malam. Okey, yang kedua kurang rehat sebelum memandu. Yang ketiga memandu di waktu kebiasaan kita tidur, iaitu waktu malam 12 malam sehingga jam 6 pagi. Okey, orang tidur kita bawa kereta. Kita bawa kereta. Okey, yang keempat memandu berterusan melebihi 4 jam. Yang kelima, memandu dalam keadaan letih. Yang keenam, kesan pil atau ubat tertentu yang diambil. Okey, itulah sebab-sebab menjadikan kita mengantuk ketika memandu. Tidur kena cukup lah tak? Ya, betul itu. Jadi, Puan Natra, apakah tanda-tanda yang menunjukkan kita atau pemandu tu mengantuk? Okey, kita ada 10 tanda-tanda mengantuk ni. Okey, yang pertama menguap berulang kali. Yang kedua mata berkelip berulang kali. Yang ketiga pandangan menjadi kabur, tidak boleh fokus. Yang keempat kepala terasa berat dan sering tersengguh. Yang kelima badan terasa letih. Yang keenam koordinasi tangan menurun. Yang ketujuh menukar lorong ke kanan dan ke kiri. Sat-sat kanan, sat-sat kiri. Betul. Okey, yang ke-8 terlepas exit lebuh raya. Yang ke-9 tidak ingat kandungan signboard terakhir. Dan yang ke-10 kelajuan kenderaan semakin berkurang. Tu dia, ingat tu pendengar Radio Malaysia nombor 1 di Pulau Pinang Mutiara FM. Sebab-sebab dia. Okeylah, kita dah tahu kan ni Cik Husni lah, kita dah tahu sebab dan tanda mengantuk. Jadi apakah petua untuk mencegah mengantuk ketika memandu? Petua dia apa? Petua dia tadi kita tanda-tanda mengantuk kan, kita nak tahu petua pula. Petua dia pula. Jadi kalau kita mengantuk sebelum memulakan sesuatu perjalanan tu, jadi kita kena buatlah persediaan-persediaan berikut. Ini antaranya lah kan. Antara dia. Okey, yang pertamanya dapatkan tidur dan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Itu tidur antara 7 hingga 9 jam. Contohnya lah kan. Yang keduanya, rancang perjalanan anda di waktu siang. Elakkan mandu tengah malam hingga awal pagi. Iaitu antara 12 tengah malam hingga 6 pagi. Sebab time tu memang kadang kita waktu tidur kita kan. Kita dah biasa siang jegel kan. Tengah malam nak buat kereta pula.
Dan seterusnya rancang untuk berhenti rehat 2 hingga 3 jam sekali jika perjalanan yang jauh. Sebab tu kita ada sediakan R&R di sepanjang lebuh raya. Itulah fungsi dia sebenarnya. Ya. Dan yang keempat, elakkan makanan berat atau makan terlalu kenyang sebelum mandu. Seterusnya, elakkan mengambil ubatan yang boleh menyebabkan mengantuk. Itu kata sebelum. Okay. Tapi masa perjalanan pula. Dan masa kita dalam perjalanan pula, yang pertamanya kita kena perhatikan tanda-tanda mengantuk pada diri kita. Yang kedua, berhenti segera di tempat yang selamat dan tidur lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit lah. Yang ketiga, tukar giliran mandu dengan penumpang lain. Tu kalau ada teman lah. Dan yang keempat, jangan mandu melebihi 4 jam. Yang kelima, berhenti rehat lebih awal amatlah digalakkan. Yang keenam, berhenti rehat untuk makan dan minum. Tapi jangan terlalu kenyang sangat. Kalau terlalu kenyang, kita jadi macam ulak sawah tu, kita mengantuk lagi. Malah, Dan seterusnya, lakukanlah senaman ringkas yang boleh menyegarkan badan kita. Itu saja antara tip-tip. Itu saja antara tip-tip dia. Senang je. Ikut je kan. Tapi kan saya suka minum kopi. Kopi tadi apa kan, tu? tadi masa saya sebelum siaran pukul 1 pun kan, saya minum kopi takut hilang mengantuk kan. Tapi orang kata ramai yang berkata minum kopi boleh menghilangkan mengantuk. Betul ke Puan Natra? Okey, andaian seperti ini kita sebut sebagai mitos lah DJ. Mitos ya? Dan ia sebenarnya adalah beza dengan fakta sebenarnya. Memang ramai yang berkata kopi boleh menghilangkan rasa mengantuk. Tetapi hakikatnya atau faktanya, kopi atau minuman berkafein hanya membantu menghilangkan mengantuk untuk jangka pendek sahaja. Dan tidak berkesan bagi orang yang selalu mengambil minuman berkafein. Itu dia. Itu dia. Okey. Di antara kepercayaan atau mitos-mitos lain, seperti bercakap menggunakan telefon bimbit, pasang radio dengan kuat, berbual dengan penumpang akan menghilangkan rasa mengantuk. Perkara ini tidak disarankan kerana ianya merupakan perkara-perkara yang mengganggu konsentrasi pemandu ketika memandu dan lebih mendatangkan bahaya. Orang kata kan, minum kopi ni mungkin ikut badan orang kot. Betul. Kalau yang jadi tak mengantuk sungguh kan. Kalau minum kopi macam mana, banyak mana pun, kalau mengantuk Betul juga. Okeylah, pendengar Radio Malaysia Mutiara FM 0422675009, 04226424. Kita telah pun menghampiri penghujung rancangan. Sagi kita bagi kuis, betul tak? Betul. Okey, bunyinya begini. Soalan pertama, berikan 2 tanda-tanda mengantuk ketika memandu. senang je. Ada panggilan. Tunggu Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Puan Nur. Puan Nur daripada mana? Dari Ayat Hitam. Puan Nur daripada Ayat Hitam. Okey, Puan Nur, jawapan dia? Badan rasa letih. Satu je lagi. Kata berikan 2 tanda-tanda. Pandangan rasa kabur. Ya, betul. Tepat sekali. Tu dia. Tepat sekali. Tahniah Puan Nur. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cik Kamal. Cik Kamal daripada mana? Saya daripada Jelutong. Cik Kamal daripada Jelutong. Nak jawab ke soalan dia? Cik Husni, apa soalan dia? Okey, saya ulang balik soalan dia, Cik Muhammad. Berapakah purata kematian sehari di Malaysia pada tahun 2013 akibat kemalangan jalan raya? 18 hingga 19 orang satu hari. Tu dia. Betul ke? Betul, tepat. Orang Penang ni hebat-hebat lah. Hebat-hebat. Okeylah, dua-dua menang Puan Nur daripada Ayat Hitam dengan Cik Kamal daripada Jelutong. Okeylah, minit-minit terakhir ni Cik Husni, Puan Natra. Dia kata bagi kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Okey, Puan Natra. Saya pun nak tanya soalan. Padahal tak soalan pun. Tak sebab dah menang dah. Okey, daripada saya, bersama-samalah kita mengelakkan kemalangan di jalan raya. Patuhilah peraturan dan undang-undang. Ingatlah orang yang menanti kita. Ingatlah orang yang tersayang. Itu saja ke? Okey. Dan daripada saya, berhati-hatilah sepanjang masa ketika di jalan raya. Pakailah tali pinggang keledar depan dan belakang. Sayangilah diri, hargailah nyawa insan lain. Jadi pastikan kita segar dan tidak mengantuk semasa memandu atau menunggang motosikal. Pertimbang rasa di jalan raya, elak terkorban nyawa. Tu dia, elak terkorban nyawa. Jadi kita mengucapkan selamat perayaan untuk esok, Taipusam, 19 hari bulan.
raya Cina pula kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Terima kasih Cik Muhammad Usni Mahmud, Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, Solo lagi. Okey, Puan Cik Natra, Cik Hamid, Pegawai Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, terima kasih bersama-sama kami dalam program JKJR Pulau Pinang bersama Mutiara FM.